Saya nak sambung apa yang disampaikan oleh Syekh Said Ramadan Al-Buti dalam kitab Kubra Al-Yaqiniyah dia. Lepas kita berbicara tentang jin, betul? Dan saya ada menerima satu soalan, satu soalan penting daripada seorang sahabat kita. Kata, betul ke fenomena rasukan ini? Betul ke berlaku di mana jin merasuki manusia? Kan? Merasuk ni maksud dia apa? Merasuk ni ada macam-macam level dia. Ada merasuki tubuh sahaja. Okay, sorry. Even before that, mengganggu kawasan, mengganggu rumah, ini berlaku. Okay? Bila barang-barang bergerak sendiri dekat rumah, barang-barang dekat rumah selalu rosak, nampak kelibat-kelibat, bunyi-bunyi yang pelik selalu. Itu kita boleh kata rasukan kawasan lah. Kan? Lepas tu lebih dekat lagi, dia merasuk tubuh. Dia mengganggu tubuh kita. Kaki kita, badan kita, kepala kita. Lebih dalam daripada itu, dia masuk kepada kita punya psikologi, emosi kita. Dia ganggu emosi kita. Masuk ke dalam lagi, dia dapat full control of our body. Full control of our body. Dia tak boleh kawal roh kita. Roh kita tak boleh dirasuk. Tubuh boleh. Otak boleh. Ini pegangan saya. Nanti saya akan bagikan dalil-dalil, insya-Allah. Sebab ada sebahagian pihak yang menafikan benda ni. Ada kata tak masuk akal, Ustaz. Kalau jin boleh rasuk kita, tak adil lah. Kan? Katalah dia masuk dalam badan seseorang, lepas tu orang tu bunuh anak dia. Siapa yang bersalah? Bagi saya, isu macam ni tak susah pun kita jawab. Orang tu tak bersalah. Kalau betul ini di luar kemampuan dia, dia memang dikuasai penuh oleh makhluk-makhluk ini, kalaupun dia bunuh diri. Ya? Sebab saya percaya kes-kes seperti ini ada yang genuine. Tetapi dia tidak kerap berlaku. Dia sangat jarang dan sangat susah untuk ditemui. Tapi this kind of cases is possible. Contoh, ibu-ibu yang yalah dalam keadaan yang tidak stabil secara mental. Ada saja yang, terima kasih. Ni bagi siapa yang, ni saya terlupa. Kitab Fahami Bacaan Solatmu. Okay? Saya mohon maaf kepada sahabat-sahabat yang tinggal di luar Selangor, di luar Kuala Lumpur. Saya masih belum sempat lagi untuk send the books. Saya masih mencari orang, siapa yang nak volunteer. Untuk first kali tolong baca komen-komen yang meminta. Kan? Sebab ada yang tenggelam. Dia minta, dia tenggelam. Okay? Nombor dua, liaise dengan mereka dan isu pembayaran. Kan? Kalau dia orang nak sumbang dan sebagainya, awak kena ada kasih nombor akaun dan sebagainya. Dan kemudian post secara online. Kemudian post. So siapa kalau ada nak volunteer, beritahu saya. Ya? Saya masih menunggu volunteer. Buku ada lah. Kami bukan diskriminasi. Ya? Kami bukan diskriminasi favor orang Selangor Kuala Lumpur saja. Tidak. Kami kalau boleh nak sebarkan seluasnya. Tapi tak ada manpower buat masa ni. Tapi buku ni ada ni. Buku solat mana? Solat. Tak. Saya tak jadi. Buku solat je. Dah habis? Buku solat dah habis? Ni dalam ni? Ada? Tak ada? Oh yeah. Okey. Tak apa. Dah habis? Okey. Tak apa. So, minta maaf yang tinggal yang ni. Okay. Asas membaca Quran, kaedah muallim. Ini kaedah teknik baru developed by an expert in pedagogy. Ya? Dia pakar dalam bidang pedagogi. Ya? Seorang pakar kita yang belajar dekat University of Chicago. So, walaupun nampak simple, tapi much thought is being put into this book. Okay, much thought. So, siapa yang nak nanti nak hubungi siapa, Ustaz? Page boleh message ke page kami, insya-Allah. Baik. Jadi persoalan rasukan. Ada yang membincangkan. Kenapa kita kata benda ni possible berlaku? Boleh ke jin menguasai kesedaran diri manusia ataupun mengawal tubuh manusia? Saya berpegang kepada mazhab benda ini bukan sekadar possible, dia memang berlaku. And this is the best explanation kepada banyak fenomena-fenomena gangguan. Kalau you berpegang bahawa syaitan ni tidak boleh merasuk seseorang manusia dan dia hanya boleh mengganggu dia daripada luar sahaja, bahkan ada yang kata tak boleh ganggu tubuh pun. Kan? So there will be many phenomena that will be left unexplained. Tidak dapat dijelaskan dengan baik. Baik. Saya tak mau lagi quote ayat-ayat sebahagian ayat-ayat Al-Quran.
Sebab bagi saya, ayat-ayat yang sebut tentang rasukan dalam Quran ini, dia tidak secara direct lah langsung. Adalah ayat tentang riba tu, dia tidak berdiri kecuali seperti lazina yatakhabbathu syaitanu minal mas. Kan? Seseorang yang makan riba, dia tidak akan bangkit hari kiamat nanti kecuali seperti bangkitnya orang yang mas. Yatakhabbathu syaitanu minal mas, seperti orang yang, kalau nak terjemah bahasa mudah, seperti orang yang dirasuk oleh syaitan. Tapi ada ulama kata benda ni kiasan dan sebagainya. Bagi saya ada dalil yang lebih jelas daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Dia adalah dalil yang kita boleh kira sebagai sharih, dalil yang saya bawakan hadisnya. Boleh. Okey. Hadis ni diriwayatkan oleh Ya'la bin Murrah, ya. Dan boleh dijumpai dalam Musnad Imam Ahmad, Mustadrak Al-Hakim. Dan hadis ini Imam Az-Zahabi mengatakan sebab ada banyak jaluran. Dia walaupun secara bersendirian jaluran dia tidak kuat, tetapi bila dirangkumkan dia jadi kuat. Kira kita kata corroborated evidence, ya. So Az-Zahabi kata sahih, boleh diterima. Dan begitu juga dikatakan oleh Ibn Kathir. Hadis dia tentang apa? Ya'la bin Murrah, seorang sahabat berkata, aku melihat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam 3 perkara yang mana aku tak melihat pada orang sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada seseorang yang dapat melihat kejadian-kejadian itu selepas aku. Laqad kharajtu ma'ahu fi safar. Aku pernah keluar bersafar dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta idza kunna bi ba'd at-tariq, bila kita sampai ke sebuah tempat, sebuah lorong, kita lalu seorang perempuan yang sedang duduk dengan bayi dia, sabi. Faqalat ya Rasulullah, maka bila Rasulullah dengan Ya'la ni lalu, perempuan ni tegur, ya Rasulullah, bayi aku ni ditimpa dengan satu ujian. Dan kerana bayi aku ditimpa ujian, keluarga pun ditimpa ujian sekali lah. Bila anak tak sihat, keluarga tak sihat sekali. Susah lah, kan? Keluarga pun masalah. Wa yu'khadhu fil yawmi la adri kam marrah. Dan dia yu'khadh. Yu'khadh ni maksud dia diambil dalam sehari aku tak tahu sampai berapa kali. Qala nawilnihi. Nawilinihi. Apa Nabi kata? Bawa dia, berikan dia kepada aku. Farafa'tuhu ilaihi, maka aku akan berikan kepada Nabi SAW. Apa Nabi buat? Nabi buka mulut bayi tu. Nabi buka mulut bayi tu dan Nabi kata apa? Bismillah, ana abdullah, ikhsa aduwallah. Nah, ini penting. Kenyataan ini penting. Bismillah, ana abdullah, aku hamba Allah, ikhsa aduwallah. Ikhsa ni apa? Go away. Keluar. Okay. Boleh ukhruj pun boleh lah. Nyah. Okay, nyah. So lepas tu diceritakan budak tu jadi baik. Jadi kalau kita tengok pada hadis ini, Nabi bercakap dengan siapa tu? Nabi nganggarkan mulut dia. Sorry, saya terlepas. Nabi tiup 3 kali. Nafas. Okay, nafasa ni macam mana? Saya pernah ceritakan dulu. Dia bukan puh. Bukan macam tu. Ini bersanad, dijelaskan oleh para ulama. Dia macam ni je. Sama juga bila awak dapat mimpi buruk dalam tidur, awak terbangun, jangan pergi puh. Okey, puh kanan puh kiri kan. Dia tak keluar alur pun kadang. Tak keluar. Macam tu je. So apa Nabi buat? Nabi tiup dalam mulut bayi tersebut. Nabi buka, Nabi tiup. Lepas tu Nabi kata, Bismillah, ana abdullah, ikhsa aduwallah. Ikhsa aduwallah, keluar wahai musuh Allah. So, syarah para ulama kepada hari ini,
tak berbeza. Dia merujuk kepada syaitan. So kenapa perlu disebut dan ditiup ke dalam mulut? Sebab apa? Ia menunjukkan bahawa ada dekat dalam tubuh. Benda itu ada di dalam tubuh. Itu satu hadis. Satu hadis lagi, dia ada banyak sebenarnya dalil. Tapi bagi saya ini yang paling jelas. Saya pilih 2 saja. Atau mungkin 3 saya tambah lagi satu. Okey. Ini seorang sahabat Nabi yang Nabi hantarkan ke Taif. Nama dia adalah Uthman ibn al-As. Sahabat Nabi ni, dia kata, "Ya Rasulullah, aku bila solat ni, aku kadang tak perasan apa aku buat. Aku tak tahu apa aku cakap." Maksud dia mungkin dia bercampur aduk dia punya bacaan, atau dia lupa rakaat ke, dia lupa bacaan dia ke. So Nabi SAW kata, "Zaka syaitan." Itu adalah daripada syaitan. Mari mendekat dengan aku. So apa Nabi buat? Fadaraba sadri biyadihi wa tafala fi fami. Nabi tepuk dada dia. Dan Nabi SAW kasih, kalau dalam bahasa Inggeris dipanggil spittle. Ini lain, nafatha lain, tafala lain. Nafatha keluar angin. Tafala ni ada eliak sikit. So Nabi SAW suruh dia buka mulut. Nabi sikit spittle tu. Dan Nabi kata yang sama, ukhruj adu Allah. Keluar wahai musuh Allah. Okay? Nabi buat 3 kali. So siapa yang ada masalah tu boleh try suruh orang lain buat lah. Kan? Awak jangan buat ni. Awak boleh a'udzubillah minasyaitanir rajim. Tapi kalau ada orang buat kamu tak ada masalah. Itu sunnah. Okay? Kita ikut. So soalan dia, keluar wahai musuh Allah ni merujuk kepada siapa? Merujuk kepada syaitan lah. Sebab Nabi dah jelaskan tadi. Ini adalah daripada syaitan. Betul? So bila Nabi kata keluarlah wahai musuh Allah, dia merujuk kepada syaitan. Therefore, memang possible syaitan untuk masuk ke dalam tubuh kita secara fizikal. Okay. Lagi satu hadis tentang menguap. Kan? Idza tatha'aba ahadukum falyadha' yadahu fi famihi ataupun ala famihi. Fa inna syaitana yadkhulu ma'at tatha'ub. Nabi kata. Rasulullah kata apa? Bila kamu menguap, tutup mulut kamu. Kerana syaitan masuk sekali melalui menguap kamu itu. Okey. Mungkin ada yang kata, oh itu kiasan je Ustaz. Kiasan benda ya. So tutup mulut tu. Sebab syaitan masuk melalui mulut. Kan? Susah untuk kita kata kenyataan tu, kenyataan yang berbentuk kiasan. So take it as it is. Bismillah. Lagi satu, Nabi kata syaitan ni berjalan dalam tubuh manusia mengikut perjalanan darah. Majrad dam. Inna syaitana yajri min bani Adam majrad dam. Mengikut perjalanan darah kita. Dan bagi saya yang melakukan, alhamdulillah saya dah buat beberapa rawatan. Itu saja penjelasan yang kita boleh bagi. Macam mana makhluk-makhluk ni boleh mengawal tubuh kita. Kalau tidak melalui pembuluh-pembuluh darah yang kita tahu reach to the brain. Otak kita banyak pembuluh darah. Betul tak? And of course the brain needs oxygen to function. So it needs blood. Dia memerlukan darah. Jadi kalau syaitan boleh berjalan melalui pembuluh darah kita, dia boleh berjalan ke hampir seluruh tempat dalam badan kita. So tempat yang paling senang untuk mengawal tubuh manusia adalah mengawal dia punya otak. Betul tak? That is the easiest. This is the control station kita kata. Nah, itu control station. Jadi itu adalah dalil daripada nafs. Kalau kita nak cerita dalil melalui ilmu pula dari segi sains, kan? Macam saya pernah cerita sebelum ni, macam mana kita nak menjelaskan fenomena di mana seseorang yang tak pernah belajar satu bahasa, apabila dia kerasukan, dia boleh bercakap satu bahasa yang dia tak pernah belajar. Atau dia boleh tahu perkara-perkara yang dia tak boleh tahu secara jalan manusiawi yang normal. Kecuali di sana ada external intelligence. Ada kecerdikan yang bukan kecerdikan diri dia. Yang bukan datang dari pengalaman dia belajar. Ada mungkin kata, Ustaz, mungkin kita ni boleh berbahasa dengan bahasa lain. Sebab mungkin kita pernah dengar orang lain bercakap bahasa tu waktu kita kecil, Ustaz. Kita tengok TV, kita tengok drama, kita tengok movie.
ada orang bercakap bahasa-bahasa lain, dia terus masuk subconscious mind kita. Ni jawapan sebahagian ahli psikologi bagi. Bagi saya jawapan ni jenaka lah. It's a joke. Kenapa saya kata it's a joke? Yalah, saya mungkin pernah tengok drama Jerman, kan? Drama Jerman tu sejam. Adakah semua bahasa Jerman dekat dalam tu? Atau awak dengar dia bercakap 5 minit, takkan tiba-tiba you can get the whole language just by listening to a 5 minutes drama. Betul? Awak mungkin pernah dengar orang cakap bahasa Arab in some periods of your life. Takkan tiba-tiba awak dah menguasai seluruh kamus bahasa Arab. Mengarut. Itu menunjukkan ada external intelligence. Ada kecerdikan yang bukan kecerdikan manusia itu. So, bagi saya, penjelasan yang paling mudah adalah memang syaitan ini pada tahap tertentu rasukan dia boleh masuk sampai ke level itu. Dia boleh masuk sampai ke level itu. Tetapi kesedaran diri seseorang tu tak hilang. Cuma kesedaran diri tu dah macam detach from the body. Ini tanyalah orang-orang yang melalui proses rasukan yang serius level. Bukan yang tahap mild. Dia tahap yang serius level, dia akan rasa dia punya consciousness tu detach daripada tubuh dia. Seolah-olah tubuh dia tu memang dah taken over 100% oleh makhluk lain. Dan perkara macam ni hanya boleh berlaku dalam dua keadaan. Satu, tukang sihir. Tukang sihir banyak kena benda ni. Sebab tu bila awak nampak tukang sihir, awak kena kesian. Dia orang merana sebenarnya. Dia orang diperhambakan oleh jin-jin dan syaitan-syaitan ini. Okay. Nombor dua, disihir. Disihir dengan sihir yang begitu keras. Dia boleh berlaku benda tu. Sebab tu orang-orang yang dia ni, pengalaman dia adalah pengalaman antara pengalaman manusia dengan pengalaman jin. Dia boleh nampak alam jin, sekarang dia boleh nampak alam manusia. Sebab apa? Sebab orang macam tu, dia dirasuk almost 24/7. Cuma dia tak perasan. Cuma syaitan ini mengekalkan dia punya kesedaran diri 50%. That means dia dah macam bergabung dah. Sebab tu apa yang jin tu boleh nampak, dia boleh nampak. Dia boleh baca fikiran orang. Dia boleh tahu certain things yang orang lain tidak tahu. Sebab dia dah, ini jenis yang telah menyerah diri. Ini jenis yang telah menjual diri. Selling their soul to the devil. Yes. Ni kasyaf syaitani dia panggil. Ada kasyaf rahmani. Ada kasyaf syaitani. Ada kasyaf scientifically. Pun boleh berlaku kasyaf juga. X-ray tu kasyaf juga kan? Tapi melalui sains. So kasyaf syaitani ini berlaku bila ada sihir tahap tinggi lah. Sama ada awak invite ataupun awak disihir dengan sihir yang begitu mahal. Dan sihir-sihir yang mahal ini, dia bukan cakap mahal dari segi kewangan, mahal dari segi ritual yang dilakukan oleh bomoh tu. Bukan senang. Sebab tu, syaitan ni bila dia minta, you boleh bayar dia, dia akan buat. Dia akan buat. Tapi orang yang kena tu syahid lah kalau dia mati. Orang yang kena syahid. Sebab dia dizalimi. Kalau datang sini tak ada Macam mana? Tiba-tiba jin tu datang. Dia tiba-tiba datang macam itu, dia tak akan sampai tahap serius tu. Dia mild, dia akan kacau badan kita, kelibat-kelibat kat rumah, kacau barang-barang kat rumah kita, takut-takutkan anak-anak kita. Tapi untuk dapat keizinan masuk ke dalam tubuh tu, dia memerlukan satu, first kali keizinan daripada tuan badan. Lagi satu, memecah, menceroboh dengan cara yang begitu jahat. Sihir tu lah. Sihir. Ini pencerobohan yang kita kata pencerobohan luar biasa. Dan pencerobohan luar biasa ni, setan-setan ni ada risiko bila dia buat. Jadi bila dia buat benda-benda macam ni, perlu ada bayaran yang begitu tinggi. Dan dia tak sibuk sangat dengan bayaran duit. Duit tu bomoh yang nak. Syaitan dia nak apa? Dia nak kita punya kekufuran dan kesyirikan tahap paling tinggi sekali. Ini tahap di mana, okay, kalau awak nak tahu kan, this ritual magic ni berlaku sampai hari ni dan sangat aktif, even di barat. Kalau awak baca buku-buku yang ditulis oleh padri-padri sendiri yang tinggal dekat Vatican City, Catholic priest, dia orang kata sekarang ni banyak cases orang-orang putih ni dia masuk jadi padri bukan niat baik. Dia masuk nak jadi padri bukan nak bawa orang kepada Tuhan bersih lah, okay? Bawa kepada Jesus ke apa, bukan. Tapi sebab nak melakukan ritual magic. Dan banyak cases berlaku, ditangkap. Padri tu, sorry to say, dia buat sex magic betul-betul dekat mimbar gereja dia. Dia panggil dia punya altar. Altar ni tempat paling suci. Yang buat sex magic, dia fly in prostitutes untuk buat sex magic malam-malam buta. Padri, bayangkan imam awak buat sex magic dekat dalam masjid, dekat depan mihrab. Tu siapa suruh? Memanglah benda-benda ni suruh. And you will get superpowers if you were to do that.
Pengorbanan kalau besar, you akan dapat khidmat yang besar. So, penghinaan paling besar adalah menghina Tuhan, menghina tempat-tempat yang mulia. Menghina tempat-tempat yang mulia, yang dianggap mulia oleh orang. Sebab tu dalam Islam kita diizinkan untuk robohkan gereja tak? Kenapa tak? Tak diizinkan. Sebab kadang-kadang nama Allah disebut dalam tempat tu. Oh, ya. Sebab kadang-kadang, saya tak kata every time. Kadang-kadang nama Allah disebut. Elohim tu nama siapa? Allah. Allahumma. Ella, lema sabaqtani. Ilahi, Allah. Awak kalau cek dalam bahasa Aramaik, the word God tu dalam bahasa Aramaik apa? Allah. So memang betul nama Allah tu disebut dalam gereja. Jadi, dia orang kalau buat sihir dekat tempat tu pun ada kesan. Sebab setan pun happy juga. Sebab ada penghinaan juga kepada the Father. Dia tahulah the Father is the real God. So bila ada deconsecration, not mistaken, penghinaan kepada ni, orang dapat sihir yang level-level tinggi. Jangan beritahu orang kita tak ada buat benda macam ni. So, macam orang yang berdamping dengan jin tu untuk buat perubatan tu, benar ke? Betul? Ada orang dah mengaku pun. Cuma dia orang takkanlah kata, oh ini jin jahat, ni setan. Dia kata ni jin Islam. Saya buat ni, kita nak tahu dia Islam ke dia akan kata ni white magic. Dulu. Ni white magic, ini sihir putih. Ada ke pernah jumpa bombo kata saya ni sihir hitam? Ada. Dia bunuh orang pun dia kata benda tu sihir putih. Dia aniaya keluarga orang pun dia kata ni sihir putih. Kan? Kecuali tukang sihir yang benar-benar jujur lah. Macam perempuan yang Russian magician tu kan. Russian witch. Yang duk mengaku yang paling susah aku nak sihir ada orang Islam. Kan? Dia kata kan. Dia mengaku sendiri. Sebab orang Islam ni dia kata ada satu protective shield. Bila aku campak sihir dekat dia, melekat sihir tu. Tapi bila dia solat ke, bila dia doa kepada Tuhan dia, lerai benda tu. Subhanallah. Dan perempuan ni memang practicing witch. Dan dia tak malu pun. Dia kata aku buat pecah porak-peranda, tapi kau bayar aku apa itu aku buat lah. Dia pun tak ada sense of morality pun sebenarnya. Okay. Jadi, golongan bomoh yang ada jin-jin ni dia akan mengaku. Dia tak akan kata aku ni setan. Kecuali orang yang betul-betul jahat lah. Aku ni iblis, kerja aku nak masukkan kau dalam neraka, kau nak join tak? Kau nak join, jom kita buat sekali. Mana ada? Dia akan kata aku ni, kau sangka buruk dengan aku selama ni. Itu level paling rendah sikit lah. Dia kata setan ni sebenarnya disangka buruk oleh orang-orang beragama. Setan ni baik, yang jahat tu Allah. Dia tu buat cerita. Dia buat political story. Kan, supaya orang simpati. Level bawah lagi dia akan datang macam orang-orang soleh. Malaikat dengan sarban, ada aku ni Nabi, aku ni itu, atau aku ni jin Islam. Macam mana you nak tahu? Soalan dia, macam mana you nak tahu jin ni jin Islam? Dia boleh kata, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia boleh ucap ke? Boleh. Orang bukan Islam pun boleh mengucap kan? Boleh mengucap dengan tidak jujur. Kan? Dia pun boleh. Tapi dia solat ke tak macam dia tahu. Sebab tu orang Islam ni, dia amalan-amalan dia ni harus dilihat. Hari ni orang kata, oh itu hal peribadi Ustaz jangan ambil tahu. No, I want to know whether my leaders pray or not. I want to know whether my leaders ni bayar zakat ke tidak. Hari ni, tak apa Ustaz, itu hal peribadi. Apa peribadinya? Kan? Kalau ketua kat depan cakap lain, kat belakang tak solat, takkah kita rasa tertipu? Kan? Dan tak solat banyak kali, itu boleh jadi kepada kufur. Kalau dia percaya solat tu tak wajib, macam mana pula? So, kena ambil tahu. Sebab tu, orang Islam ni dia ada tanda keislaman dia. Rukun Islam yang 5 tu paling tidak orang kena tahu kita buat. Orang kena tahu kita solat. Orang kena tahu kita bayar zakat. Orang kena tahu kita puasa. Kan? Kalau benda ni kita tak nak ambil tahu, bahaya. So bila jin-jin ni kata aku ni orang Islam, kita nak cek macam mana? Dia solat macam mana kita tak tahu. Syariat solat jin macam mana? Ada siapa tahu kat sini? Pun tak tahu. Tahu solat hakikat.